Assalamualaikum. Hai semua. Lagi beberapa minggu je ni nak raya kan? Jom Umi nak kongsikan resipi rahsia kuih tradisional Melayu kita ni, iaitu rempeyek. Ada juga di setengah tempat panggil tempeyek. Nak lagi mudah panggil peyek je. Menu kudapan raya yang satu ni, kalau kena dengan cita rasa tekak, boleh habis sebalang tanpa sedar kan? Bagi Umi, kriteria tempeyek yang betul-betul menjadi dan sedap haruslah rangup, kruk-kruk bunyinya bila makan. Ketebalannya mesti kena nipis, baru hasil peyek kita tak keras dan rapuh je bila makan. Dan yang terakhir ni penting juga, iaitu bau, aroma wangi dan rasa rempah ratusnya cukup semua. Bila buat sendiri ni, lebih puas hatilah dari beli kat luar tu. Sebab kita boleh tabur berapa banyak kacang tanah dan bilis ikut suka. Letak je lah biar puas hati makan. Bancuhan tepung rempeyek ni special. Ada satu bahan yang Umi tambah bagi ekstra rangup dan sedap rasanya. Nak tahu teknik-teknik penting? Kena tengok sampai habis video ni ya. Rempah ratus asas yang biasa digunakan untuk tempeyek ni adalah jintan manis, jintan halus dan juga biji ketumbar. Untuk 250 gram tepung, Umi gunakan 1 sudu besar jintan halus, biji ketumbar dan juga jintan manis. Bagi dapatkan hasil rempeyek yang lebih beraroma wangi dan ringan rasa rempah ratusnya tu, kenalah sangaikan sekejap rempah-rempah ratus ni. Sangaikan tanpa minyak hingga naik bau aroma wanginya tu. Kemudian sangai pula 250 gram kacang tanah. Sangai hingga kacangnya 70% masak sahaja ya. Tak perlu sangai lama sebab nanti kita akan gorengkan lagi sekejap bersama tepung bancuhan rempeyek. Kacang tanah yang dah siap disangai ni ketepikan dahulu. Masuk lesung rempah ratus yang disangai, campak 3 ulas bawang putih, 1 biji buah keras, 1 sudu kecil serbuk perasa dan 30 gram ikan bilis. Tumbuk bahan-bahan rempah ni bagi lumat. Jangan tanya kenapa Umi tak kisar je. Rahsia rempeyek, kalau nak lebih sedap berganda, tumbuk bahan-bahan rempah ratusnya guna lesung batu. Ini petua orang-orang dulu kita. Tapi yang meniaga tu, janganlah gigih pula nak tumbuk hari-hari. Mau sador lengan. Boleh je dikisar guna blender kering atau blender basah bersama tepung dan air. Cuma jangan dikisar hancur sangat, biar tekstur biji-biji rempah tu masih kelihatan ya. Ni untuk makan sendiri bolehlah tumbuk. Dalam mangkuk atau besen besar, satukan 250 gram tepung beras cap gajah 3, bahan rempah ratus yang ditumbuk, 1 sudu besar air kapur makan. Nak ambil air jernih ataupun yang bercampur kapur pun boleh je. Pecahkan sebiji telur, 420 ml santan cair. Umi guna santan kara. Bancuh siap-siap dengan air, dapatkan 420 ml. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit bancuhan santannya sambil digaul tepung. Bagi hilang ketul-ketul tepung tu dahulu, barulah ditambahkan lagi santan berperingkat. Sambil disebatikan, gunakan whisk je ya. Kan lebih mudah dan cepat je sebati. Dan ketulan tepung tu mudah nak hancur. Sambil digaul tu tengok juga ya. Kalau dah okey cairnya, bolehlah stop. Adunan tepung rempeyek ni jangan terlalu pekat dan jangan juga terlalu cair. Jika pekat, peyek kita akan tebal dan sedikit keras. Manakala jika tercair sangat, susah nanti kacang dan bilis melekat bila digoreng. Selain tu ia mudah hancur. Part ni sangat-sangat penting ya untuk menentukan rempeyek kita jadi atau tidak. Kena pandai agak-agak. Tapi bagi Umi 420 ml ni dah okey ya sukatannya. Biar cair sedikit macam ni, barulah hasil peyek kita mudah nak dapat ketebalan yang nipis. Umi masukkan secubit je garam ni bagi naik rasa lemak-lemak masinnya. Jangan letak lebih sebab bilis dan serbuk perasa pun dah ada rasa masinnya. Kalau tak nak letak garam pun tak apa, tak jadi masalah. Bancuhan tepung adunan untuk rempeyek dah siap ni. Okey, jom kita mula menggoreng. Kat sini Umi ada 100 gram ikan bilis dan juga 250 gram kacang tanah yang telah kita sangai awal-awal tadi untuk ditabur di bahagian atas rempeyek.
Sebelum mula menggoreng, pastikan guna minyak yang banyak dan kuali tu biar besar dan lebar macam Umi gunakan tu. Dan bagi acuan rempeyek ni betul-betul panas, masukkan je dalam minyak yang panas tu sebelum kita mula menggoreng nanti. Nak test minyak dah panas ke belum? Pakai lidi sate. Bila dah keluar buih-buih halus pada lidi, maknanya minyak dah cukup panas. Gaulkan dahulu tepung bancuhan tu bagi sebati dan tak termendak. Kemudian ambil acuan yang dah betul-betul panas tu, sendukkan cepat-cepat di acuan ya. Kemudian lenggangkan bagi rata di keseluruhan bahagian acuan dan lebihan tepung tu jatuhkan semula dalam bancuhan. Biar lebih nipis hasil rempeyek. Kemudian taburlah kacang dan juga bilis. Ikan bilis tu tak perlu digoreng dulu macam kacang sebab ianya cepat je masak bila kita masukkan dalam minyak gorengan yang panas. Cuma kacang je lah kena sangaikan sekejap sebab ia makan masa sikit dia nak masak sempurna di bahagian dalamnya. Kang tak masak betul-betul mudah lemau rempeyek kita. Kemudian perlahan-lahan letakkan acuan di dalam minyak yang dah betul-betul panas tu. Biarkan seketika sehingga rempeyek tu tertanggal sendiri dari acuan. Rempeyek yang betul-betul menjadi, ia akan mudah tertanggal dan tak melekat di acuan tu ya. Bilis dan kacang tu akan terus melekat di tepung. Ia tak tertanggal pun ya. Jika kacang dan bilis tu tak melekat dan jatuh, maknanya adunan tepung bancuhan kita tu terlalu cair sangat. Rajin balik-balikkan bagi tempeyeknya masak sekata dan rangup di kedua-dua belah bahagian. Serta kacang bilis tu masak sempurna dan betul-betul rangup. Dah nampak bilis dan kacang tu garing gitu, angkat dan toskan minyak. Susun rempeyek ni di atas tisu dapur ya, bagi lebihan minyak tu betul-betul kering. Tips nak bagi tepung bancuhan melekat elok di acuan, pastikan acuan kita tu betul-betul panas, barulah disendukkan adunan tepung di atasnya. Boleh dengarkan bunyi desiran minyak panas tu dan secepatnya lenggangkan bagi merata di keseluruhan bahagian acuan. Baki lebihan tepung tu jatuhkan, barulah peyek kita nanti nipis je hasilnya. Kacang tanah dan bilis tu ikut suka anda nak letak banyak mana. Buat untuk makan sendiri ni, bolehlah berapa banyak pun yang kita nak. Sambil tengok Umi goreng rempeyek ni, jom Umi nak kongsikan 14 tips berserta teknik penting dalam menghasilkan rempeyek yang rangup, nipis dan sedap berganda. Yang pertama, jemurkan dahulu sekejap kacang tanah untuk pastikan kacangnya kekal rangup walau disimpan lama. Kedua, bahan-bahan rempah ratus ni sebaiknya disangaikan sekejap bagi lebih naik aroma wangi bau rempeyek. Yang ketiga, bahan-bahan rempah ratus ni juga sebaiknya ditumbuk gunakan lesung dan biar kasar-kasar teksturnya bila makan gigit sedap rasa. Yang keempat, kepekatan bancuhan kena pandai ya, buat sukatan air atau santan tu biar cair. Biar cair-cair sikit macam adunan lempeng. Kalau kelihatan pekat, boleh tambahkan sedikit air. Jika kelihatan terlalu cair pula, boleh tambahkan sedikit tepung. Part ni kena try and error dahulu ya. Boleh cuba goreng beberapa keping rempeyek. Awal-awal gorengan tu kita boleh tahu sama ada tepung bancuhan kita terpekat atau terlalu cair. Jika pekat, rempeyek akan nampak tebal dan agak keras. Manakala jika cair sangat pula, kacang dan bilis susah nak lekat bila digoreng dan rempeyek kita mudah hancur. Yang kelima, pastikan acuan rempeyek dipanaskan sekejap sebelum dicedokkan adunan tepung di atasnya. Boleh dengar tu kan, awal-awal dimasukkan tu bunyi desiran minyak yang panas. Minyak dalam kuali tu pun haruslah betul-betul panas. Api sederhana besar je, biar bahagian depan belakang masak elok dan rangup sekata. Goreng bagi garing sedikit kacang dan bilis tu, biar kekal kerangupannya. Yang keenam, jangan lupa digaul dahulu adunan tepung setiap kali nak mencedok ke dalam acuan untuk pastikan ia sentiasa sebati dan sedap rasa rempah ratus tu sekata ya bila digigit. Yang ketujuh, untuk hasil rempeyek yang nipis, tepung bancuhan tu biar cair ya.
boleh cuba gorengkan sekeping 2 dahulu. Ni kena try and error. Yang ke-8, penggunaan air kapur dan buah keras juga membantu beri kerangupan yang berganda pada rempeyek kita. Teknik ke-9, masa menggoreng, api jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Jika api kecil, rempeyek kita akan berminyak dan kurang rangup. Manakala jika api terlalu besar, rempeyek kita akan mudah hangus. Isi dalamnya seperti kacang dan bilis tu akan cepat hangus. Nampak hitam gitu. Bila kacang tu dah hangit, tak syok lah rasa pahit kacang tu kan. Tips ke-10, penggunaan santan dan bawang putih pula bagi naik rasa lemak pada rempeyek. Tips ke-11, semasa menuang adunan di acuan, kena laju-laju dilenggangkan bagi merata dan baki lebihan tepung tu hendaklah dijatuhkan semula biar nipis je hasil rempeyek. Tips yang ke-12, untuk elakkan rempeyek ni lemau, ada 2 di sini. Yang pertama, pastikan kacang tanah dan bilis tu betul-betul masak sepenuhnya dan garing sedikit ya. Dan yang kedua, lepas diangkat rempeyek, wajib kena toskan guna penapis. Jika tak, minyak tersebut yang akan menyebabkan rempeyek kita lemau dan berbau tengik bila disimpan lama. Dan seterusnya, tips yang ke-13, masukkan ke dalam bekas yang kedap udara bila rempeyek ini dah betul-betul sejuk. Inilah tips supaya rempeyek kita tahan lebih lama dan kekal kerangupannya. Dan tips yang terakhir, tips yang ke-14 ni, memang selalulah kita kadang bila dah buka penutup bekas tu dah makan, nak tutup balik kadang tak rapat. Bila tak rapat ni, masuk angin dalam bekas, mudahlah rempeyek kita lemau. Jadi kena pastikan bila dah buka, ambil makan, tutup tu biar ketat sedikit ya. Cukuplah tu, dah ada 14 lebih kurang tips dan juga teknik-teknik penting dalam menghasilkan rempeyek yang rangup, nipis dan super sedap. Jadi anda bolehlah cuba resepi rempeyek by Umi ni untuk raya yang akan datang ni ya. Selamat mencuba. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.